Kelajuan cahaya dalam vakum sama dengan panjangnya. 299 792 458. Okey, nak hafal. 299 792 458. 299 Hai Chris, tengah buat apa tu? Hai cikgu. Chris tengah menghafal kelajuan cahaya cikgu. Panjang sangat. Ya, betul Chris. Panjang tu nilai dia. Okey, jadi Chris tak perlu hafal pun nilai tu sebenarnya. Okey, kita ada cara yang lebih mudah untuk kita tulis nilai tersebut. Iaitu kita boleh tulis dengan 3 darab 10 indeks 8 meter per saat. Oh, tapi cikgu, macam mana Chris nak dapat bentuk ni cikgu? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 3 bersama Cikgu Amni. Dan saya juga bersama Cikgu Lina sebagai juru bahasa kita ya. Cikgu Amni, apa khabar cikgu? Ya, baik. Chris, apa khabar? Khabar baik cikgu. Selamat datang ke Bilik Darjah Didik TV. Dan seperti biasa dalam mana-mana bilik darjah pun kena ada rakan-rakan sekelas. Betul tak cikgu? Betul, Chris. Okey, boleh tak cikgu perkenalkan rakan-rakan saya di Google Meet pada episod kali ini? Hai semua. Salam sejahtera. Nampak tu semangat nak belajar matematik hari ini. Baiklah cikgu, silakan. Okey, baiklah. Hari ini saya akan perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan Chris. Okey, kita ada Nasrullah daripada SMK Taman Desa. Hai Nasrullah. Hai, okey. Dan kita ada Hailey juga daripada SMK Taman Desa. Hai Hailey. Okey, dan kita ada Adriana Kelvin. Hai Adriana. Dan kita ada Yu Meng Jun. Okey, mereka akan menemani kita untuk kita belajar pada hari ini, Chris. Okey, baiklah. Saya pun dah tak sabar. Tapi saya nak tanya dulu kawan-kawan saya di rumah dan juga di Google Meet. Semua dah sedia tak? Kalau dah sedia, boleh kasih thumbs up macam ni. Okey, semua dah ada thumbs up. Oh, ada double thumbs up lagi. Baiklah cikgu, saya nak tanya bagaimana kita nak dapat bentuk yang lebih ringkas untuk kelajuan cahaya tadi cikgu? Okey, jadi untuk mendapatkan bentuk yang lebih ringkas, yang itu kita akan belajar selepas ini, Chris, iaitu dalam bentuk piawai. Okey, kita lihat kepada pelaksanaan tajuk kita pada hari ini adalah pelaksanaan operasi asas dalam bentuk piawai. Okey. Sebelum saya terangkan pada Chris dan juga murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM, okey, kita akan belajar pada hari ini adalah mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai. Okey, dan yang kedua melaksanakan proses aras aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Baiklah. Okey, jadi kita pergi kepada definisi dan konsep asas bentuk piawai. Okey, tadi Chris tanyakan, macam mana kita nak tukarkan tadi nilai tadi? Okey, bentuk nilai panjang tu kita nak tukarkan kepada yang lebih ringkas. Okey, jadi itu kita namakan sebagai bentuk piawai. Okey, jadi definisi bagi bentuk piawai ialah salah satu cara untuk memudahkan penulisan nombor yang bernilai terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey, kita tengok sebagai contoh. Okey, kalau tadi halaju cahaya nilai dia sangat besar kan Chris? Okey, kita ada juga contoh keluasan negara Malaysia. Kalau kita nampak dekat situ, okey, nampak tak keluasan negara Malaysia kalau kita nak sebut nilai dia terlalu panjang, betul tak Chris? Betul cikgu. Okey, iaitu 330803000000 panjang. Okey, jadi untuk meringkaskan penulisan itu, kita boleh tulis nilai dia dalam 3.308 darab 10 indeks 11 meter persegi. Oh, okey. Ada indeks lah cikgu sekarang? Ya, ada indeks dia. Indeks itu kita boleh panggil sebagai kuasa 11 dekat situ, Chris. Baiklah. Okey, so jadi sebab macam itulah cikgu kita nak tukar kepada bentuk piawai. Ya, nombor yang besar ataupun nilai terlalu kecil. Contoh yang macam zarah.
Okey, Zara nilai terlalu kecil, betul tak Chris? Jadi kita akan, contoh kalau Zara mungkin akan melibatkan sifar, perpuluhan, sifar, sifar, sifar. Jadi macam kita nak elakkan daripada kita nak menghafal dan juga tulis dengan lebih panjang, kita boleh gunakan penulisan nombor dalam bentuk piawai. Okey, baiklah. Jadi murid-murid di rumah dan juga di Google Meet semua dah sedia tak? Kalau dah sedia, bolehlah kasih double thumbs up. Mana double thumbs up? Okey, baiklah cikgu. Kalau macam tu kita akan berehat sebentar, boleh cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, dan kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah rendah untuk matematik tingkatan 3. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik, secara khususnya topik pelaksanaan operasi asas dalam bentuk piawai bersama Cikgu Amni dari SMK Taman Desa. Baiklah Cikgu, apa kata kita mulakan sesi pembelajaran hari ini? Boleh tak Cikgu? Boleh. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Chris. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai. Okey, sebelum tu kita perlu tahu bentuk asas bentuk piawai. Okey, cara nak menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk piawai ialah A darab 10 kuasa N ataupun A darab 10 indeks N. Okey, di mana nilai A mestilah kena kurang daripada 10 dan mestilah lebih besar dan sama dengan 1, manakala nilai N ialah integer, sama ada nilai negatif ataupun positif. Okey. Jadi, cikgu akan terangkan ya Chris dan juga murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah. Okey, bagaimana langkah-langkah untuk menulis dalam bentuk piawai. Okey, yang pertama, langkah yang pertama adalah kita perlu tandakan titik perpuluhan selepas digit bukan sifar yang pertama. Okey, ingat ya, murid-murid, selepas digit bukan sifar yang pertama. Okey, langkah yang kedua, kita perlu alihkan titik perpuluhan asal ke kedudukan yang ditandakan. Okey, indeks N ialah bilangan tempat perpuluhan yang digerakkan. Okey, jadi dekat sini akan ada dua keadaan. Okey, sekiranya kita gerakkan titik tu ke kiri, maka indeks N adalah bernilai positif. Okey, manakala jika titik perpuluhan itu kita gerakkan ke kanan, indeks N ialah bernilai negatif. Okey, faham ya murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM? Okey, kita pergi kepada bagaimana kita nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, macam tadi cikgu dah bagi tahu akan ada dua keadaan. Okey, nombor nilai berlebih daripada 1 akan memberikan indeks positif, manakala nombor nilai kurang daripada 1 akan memberi indeks negatif. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, supaya pemahaman murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM lebih jelas. Okey, yang pertama kita ada nombor 28. Okey, jadi nombor 28, bagaimana kita nak tukarkan 28 kepada bentuk piawai? Okey, cuba kita perhatikan dekat situ. Okey, 28 angka dia lebih daripada 10. Maka kita kena kurangkan nilai tersebut kepada kurang daripada 10. Maka kita letakkan titik di antara 2 dan 8, iaitu titik perpuluhan selepas digit bukan sifar yang pertama. Okey, kemudian titik perpuluhan yang asal bagi 28 adalah pada penghujung 28. Okey, jadi kita perlu gerakkan titik tersebut ke sebelah kiri. Okey, sebagai contoh saya tulis ya Chris supaya lebih jelas. Ya, boleh cikgu. 28. Ya. Okey, kita tandakan titik. Okey, langkah pertama kita tandakan titik. Okey, di antara 2 dan 8. Okey, titik asal perpuluhan bagi nombor 28 adalah berada di sini. Okey, jadi kita gerakkan titik tersebut daripada kanan ke kiri. Maka
kita gerakkan hanya sekali sahaja. Okey. Jadi jawapannya adalah 2.8. Okey, sebab kita gerakkan sekali, maka kita perlu tulis 10. Okey, indeks 1. Kebiasaannya, okey, kalau 10 indeks 1, kita tak perlu tulis nilai 1 dekat situ. Kita just tulis darab dengan 10. Cikgu, kalau murid tulis 1 pun tak apa kan, cikgu? Okey, tak apa. Boleh juga diterima tulis 1 pun boleh diterima, Chris. Okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kalau tadi kita ada hanya 2 angka sahaja. Okey, kalau yang ini kita ada contoh 280. Okey, macam mana kita nak tukarkan? Okey, 280 kepada nombor bentuk piawai. Okey, ingat ya. Okey, langkah yang pertama kita letakkan ataupun kita tandakan titik dia. Okey, titik yang berada di sini kita tandakan di sini ya, murid-murid. Okey. Jadi titik asal bagi nombor 280 adalah berada di sini. Okey, jadi kita perlu gerakkan titik asal kepada titik yang telah ditanda, maka kita gerakkan ke kiri. 1, 2. Okey, jadi jawapan dia 2.8 sifar. Okey, darab sebab kita gerakkan daripada kanan ke kiri, maka nilai dia adalah positif. Okey, nilai indeksnya adalah positif. Positif 2, cikgu? Ya, positif 2 sebab kita kenapa kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey. Okey, nampak? Okey, jika melibatkan indeks yang negatif, okey, macam mana pula kita nak buat? Okey, tengok kepada contoh, okey, sifar perpuluhan 325. Okey, jadi yang ini merupakan indeks positif. Okey, kita nak tukarkan sifar perpuluhan sifar 325. Okey. Yang ni untuk contoh B kan, cikgu? Ya, contoh macam mana melibatkan nilai negatif. Okey, nilai indeks negatif, Chris. Okey, jadi titiknya berada di sini, betul? Okey, jadi kita perlu letakkan titik langkah pertama, perlu letakkan titik perpuluhan selepas digit bukan sifar. Okey, jadi selepas digit sifar, yang ini sifar, yang ini sifar. Okey, jadi 3 dekat sini, kita perlu letakkan titik di antara 3 dan 2. Okey. Jadi titik langkah yang kedua kita gerakkan titik perpuluhan yang asal kepada sebelah kanan. Maka kita akan gerakkan sebanyak berapa kali, Chris? 1, 2 kali, cikgu. 2 kali, betul? Ya. Okey, jadi nilai dia akan jadi 3.25. Kita gerakkan titik ke kanan, maka kita punya nilai adalah 10 indeks negatif 2. Okey, boleh faham? Okay, cikgu harap murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah pun boleh faham. Okay, kita tengok kepada contoh, kalau nampak dekat kaca TV masing-masing, kita ada sifar perpuluhan sifar 325. Okay, jadi sifar perpuluhan sifar 325 yang ini. Okay, kalau sifar perpuluhan 325, sifar perpuluhan 325. Okay, ini tak sama ya. Yang ini kita ada sifar perpuluhan sifar, yang ini sifar perpuluhan 325. Okey, jadi kita perlu letakkan angka pertama, digit titik selepas digit bukan sifar. Okey, jadi dekat sinilah. Okey, maka kita akan gerakkan titik asal. Kita gerakkan titik asal ya. Okey, titik asal kita gerakkan ke sebelah kanan, maka kita akan dapat jawapan dia 3.25. Kita gerakkan hanya sekali, maka jawapan dia 10 indeks negatif 1. Okey, faham, cikgu? Okey, faham ya? Okey. Untuk lebih cikgu nak uji sama ada murid-murid kat GM ataupun murid-murid kat rumah faham ataupun tidak. Okey, apa yang cikgu sampaikan tadi, okey, cuba kita lihat kepada 2 soalan dekat situ. Okey, Chris pun boleh cuba jawab. Baiklah. Okey. Okey, soalan yang pertama kita ada 3124.3 dan soalan kedua sifar perpuluhan sifar 375. Okey, cikgu akan bagi masa kepada murid-murid dekat GM bagaimana nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, jadi kalau titik gerak ke kiri, maksudnya nilai indeks akan positif. Betul, Chris. Kalau titik gerak ke kanan pula, nilai indeks dia akan negatif. Ya, tepat sekali, Chris. Okey. Alright. Baiklah, jadi murid-murid di rumah pun boleh cuba sekali ya. Cuba bersama-sama dan kalau dah siap,
dengan jawapan mungkin cikgu akan tanya. Cikgu nak tanya siapa betul, saya jawab dulu. ya. Okey. Alright. Okey, nanti Chris boleh bagilah mata ganjaran kepada murid-murid saya, boleh, murid-murid kita pada hari ini. Yang ni ya cikgu, pelekat. Ya, satu stiker mewakili 5 markah. Okey. Nanti habis rancangan kita boleh tengok siapa yang dapat markah yang paling banyak pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Okey, abang Chris pun dah siap juga, dah habis, dah dapat jawapan saya. Okey, kita lihat siapa yang secara sukarela nak menjawab soalan yang pertama. Dia angkat tangan. Ming Jun cikgu. Ming Jun cikgu. Okey, Ming Jun. Apa jawapan Ming Jun? Cikgu, jawapan yang saya dapat ialah 3.1243 darab 10 indeks 3. Indeks 3. Okey, Ming Jun, boleh tak tunjukkan jawapan Ming Jun pada kawan-kawan dekat rumah? Okey, jom kita semak. Sama tak jawapan dengan Chris? Sama tak dengan jawapan dengan saya? Sama cikgu. Okey, tepat sekali. 3.1243 darab 10 indeks 3. Terima kasih Ming Jun. Hebat Ming Jun. Betul lah cikgu? Okey, betul jawapan dia. Tepat sekali. Okey, tanya Ming Jun. Ming Jun Okey. dapat satu pelekat. Kita lihat kepada soalan yang kedua. Bagaimana kita nak tukarkan 0.0375 kepada bentuk piawai. Okey, siapa yang boleh bantu saya bagi jawapan? Okey, Chris pilih. Okey, Chris nak pilih Nasrullah lah. Okey, Nasrullah. Okey, apa silakan. jawapan Nasrullah? Okey, Nasrullah tak on. Oh, Nasrullah. Nasrullah belum buka mic lagi. Buka mic lagi. Saya mendapat 3.75 darab 10 indeks negatif 2. Okey, boleh kongsikan jawapan Nasrullah pada kawan-kawan dekat rumah? Okey, 3.75 darab 10 indeks negatif 2. Okey, jom kita semak. Sama tak jawapan? Okey, tepat sekali jawapannya adalah 3.75 darab 10 indeks negatif 2. Tahniah. Tahniah. Okey, tahniah Nasrullah dan juga Ming Jun. Okey, terima kasih. Okey, kita boleh teruskan ya, Chris? Boleh cikgu. Okey, jadi yang seterusnya, okey. Tadi macam mana kita nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, sekarang ini bagaimana kita nak tukarkan nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, nombor bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, sama juga macam tadi akan ada dua keadaan. Okey, nombor bernilai sama atau lebih daripada 10 jika indeksnya adalah positif. Okey, manakala nombor itu bernilai kurang daripada 1 jika indeksnya adalah negatif. Okey, kita boleh tengok kepada contoh. Okey, contoh pertama yang ni tulis. Contoh yang pertama. Tulis 4.17 Okey, darab bagaimana 10 kita indeks nak 5. betul. Bagaimana kita nak tukarkan 4.17 darab 10 indeks 5 sebagai nombor tunggal. Okey, saya percaya murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM dah tahu berapa nilai bagi 10 indeks 5. Okey, jadi kita hanya perlu darab dengan 100,000. Okey, ataupun kita boleh alihkan titiknya sebanyak 5 kali. Okey, 4. Kita tengok kat situ ya, Chris. Okey, 4.17 darab 10 indeks 5. Okey, nampak tak kita darabkan dengan 10 indeks 5? Okey, jadi kita gerakkan sebanyak 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maka kita akan dapat jawapannya adalah 417,000. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Okey, kalau tadi melibatkan 10 indeks 5 ataupun nilai positif. Okey, bagaimana pula kalau melibatkan nilai negatif? Okey, 8.063 kita darabkan dengan 10 indeks negatif 5. Okey, bagaimana kita nak tukarkan kepada nombor tunggal? Okey, dia melibatkan nilai negatif. Ingat ya, tadi saya dah terangkan jika melibatkan nilai negatif, okey, dia akan gerakkan ke kiri dan nilainya kurang daripada 1. Maka 8.063 darab dengan 10 indeks negatif 5. Okey, perhatikan negatif, maka kita gerakkan titik dia 5 kali ke kiri. Sebab negatif cikgu? Ya, sebab negatif. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka jawapannya adalah 0.00008,063.
Okey, boleh? Boleh cikgu? Okey, boleh murid-murid? Okey, bagus. Okey. Kita nak tengok sejauh mana kefahaman murid-murid kat rumah dan juga murid kat GM. Kita lihat kepada soalan uji minda yang pertama dan yang kedua. Okey, dekat situ kita ada 2 soalan. Baiklah. Okey, saya boleh bagi masa kepada murid-murid. Okey, sebab Chris pun nak cuba jawab kan? Nak cuba, cikgu. Okey, jadi kita Mungkin cikgu boleh baca soalan cikgu? Okey, soalan yang pertama, okey 5.07 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, macam mana kita nak tukarkan kepada nombor bentuk piawai, nombor bentuk tunggal. Okey, dan yang kedua, 8.504 darab 10 indeks negatif 4. Okey, bagaimana kita nak tukarkan nombor tersebut? Okey. Jadi mungkin untuk uji minda yang ni cikgu mungkin kita boleh uji minda Adriana dan Hailey pula cikgu. Okey, mereka boleh. Tadi tak ada peluang nak jawab tadi. Betul. Okey. Okey, nombor 2A. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Okey, Hailey. Hailey angkat tangan cikgu. Silakan. Jawapan saya ialah 5070. 5070. Okey, boleh angkat jawapan Hailey tak? Cikgu nak cek jalan kerja kan? Nak cek jawapan dan nak cek jalan kerja, betul tak? Okey, 5070. Okey, sama tak dengan jawapan Chris? Sama cikgu. Okey, kita tengok Betul. Okey, sama tak? Okey, tepat sekali. Okey, tahniah Hailey. Okey, Hailey dapat pelekat. Okey, soalan yang kedua, bagaimana kita nak tukarkan? Okey, nombor bentuk piawai yang melibatkan negatif. Okey, 8.504 darab dengan 10 indeks negatif 4. Okey, siapa yang nak cuba jawab tadi? Alright, angkat tangan tadi Adriana. Okey, Adriana. Oh, cikgu. Jawapan yang saya dapat ialah 0.00008504. Okey, Adriana boleh tunjuk jawapan di kamera? Okey. Mungkin cikgu nak semak dulu jawapan Okey, Adriana. jawapan dia tepat sekali. 0.008504. Okey, disebabkan nilainya adalah negatif, maka kita gerakkan sebanyak 4 kali kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. 1, 2, 3 dan 4. Maka jawapannya adalah sama dengan Adriana baca tadi, 0.008504. Okey, so Adriana dapat pelekat Ya, juga ganjaran? dapat juga pelekat. Okey. Alright, tahniah dan syabas kepada Adriana, Mingjun, Hailey dan Nasrullah. Semua pun dapat jawab soalan cikgu tadi. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan apa yang telah kita pelajari dalam segmen ni, cikgu? Okey, jadi apa yang kita boleh belajar daripada segmen sebentar tadi? Ya. Okey, untuk menulis nombor bentuk piawai dan juga nombor bentuk tunggal, okey, pastikan kita faham bentuk A darab dengan 10 indeks N. Okey, saya tekankan sekali lagi. A mestilah bernilai lebih besar dan sama dengan 1 dan juga mesti kena kurang daripada 10. Okey, jadi kita akan ada 2 keadaan, di mana jika nombor bentuk piawai kita gerakkan titiknya sama ada ke kiri, maka nilainya adalah positif. Kita gerakkan nilai titik ke kanan, maka nilainya adalah negatif. Okey, jadi kena ingat, bentuk piawai adalah untuk kita ringkaskan cara penulisan sama ada nombor tu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Baiklah, terima kasih cikgu. Kalau macam tu kita akan berehat sebentar, boleh ya cikgu? Boleh. Okey, dan kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Amni untuk Matematik Tingkatan 3. Didik TV KPM.
Salam sejahtera semua, masih lagi di slot menengah rendah untuk matematik tingkatan 3 dan topiknya ialah pelaksanaan operasi asas dalam bentuk piawai dan saya bersama Cikgu Amni dan juga rakan-rakan sekelas saya dari SMK Taman Desa. Hai semua, lambai sikit. Dan kita juga ada bersama Cikgu Lina selaku jurubahasa kita pada hari ini. Baiklah Cikgu Amni, dalam segmen ni apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, dalam segmen ni, tadi kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Bagaimana kita nak buat penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian dalam nombor bentuk piawai. Okey, kita pergi kepada seterusnya, kita pergi kepada operasi tambah terlebih dahulu. Okey, jadi di sini cikgu letakkan dua contoh. Okey, jika kita lihat dekat situ, yang pertama, contoh yang pertama adalah melibatkan nombor bentuk piawai dalam positif. Okey, yang kedua, nombor bentuk piawai dalam nilai indeksnya adalah negatif. Okey, cuba kita lihat kepada langkah yang pertama ya Chris dan juga murid-murid dekat GM. Okey, 2.73 darab 10 indeks 3 tambah 5.92 darab 10 indeks 3. Okey, jadi kita nampak tak dekat situ nilai indeksnya adalah sama. Okey, jika nilai indeksnya yang sama, kita hanya perlu faktorkan sahaja 10 indeks 3 dan kita terus tambahkan nilai 2.73 tambah 5.92. Okey, maka jawapannya adalah 8.65 darab 10 indeks 3. Okey, jika melibatkan nombor indeks yang sama. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua, yang itu melibatkan nombor nilai negatif. Okey, 9.45 darab 10 indeks negatif 6 tolak 3.24 darab 10 indeks negatif 6. Okey, bagaimana kita nak lakukan proses tersebut? Okey, sama juga macam tadi, kita hanya perlu faktorkan indeksnya sahaja. Okey, jadi kita faktorkan 10 indeks negatif 6 dan nilai 9.45 kita hanya perlu tolakkan dengan 3.24. Maka jawapannya adalah 6.21 darab 10 indeks negatif 6. Okey, iaitu jika melibatkan nombor indeks yang sama. Okey, jadi kalau melibatkan nombor indeksnya tidak sama, contohnya yang kita dapat lihat sekarang, di mana kita ada nombor 7.02 darab 10 indeks 4 tambah 2.17 darab 10 indeks 5. Nampak tak nilai indeks tak sama? Nampak cikgu. Jadi kita perlu tukarkan salah satu indeks dekat situ. Jadi kita pilih indeks yang lebih besar lah. Jadi saya pilih 10 indeks 5. Jadi 10 indeks 5 tu kita tukarkan kepada 10 indeks 1 darab 10 indeks 4 untuk memudahkan pengiraan. Jadi kita tulislah 7.02 darab 10 indeks 4 tambah 2.17 darab 10 indeks 1 darab 10 indeks 4. Dekat sini kita hanya perlukan 10 indeks 4 sahaja. Maka kita perlu selesaikan nombor 2.17 darab 10 indeks 1. Dekat situ kan. Kita tulislah dengan lebih jelas supaya nampak dengan lebih jelas. Boleh cikgu? 7.02 darab 10 indeks 4. Kita tambahkan dengan 2.17 darab 10 indeks 1 darab 10 indeks 4. Nampak tak? Dekat sini kita hanya perlu kekalkan 10 indeks 4 sahaja. Sebab kita nak tambahkan. Jadi kita perlu selesaikan 2.17 darab 10 indeks 1 dekat situ. Yang ini kita salin balik. Yang tak perlu ubah apa-apa. Yang ini. Ingat balik. 2.17 darab 10 indeks 1 kita perlu alihkan titiknya ke kanan. Maka kita akan dapat 21.7 darab 10 indeks 4. Sekarang cuba perhatikan. Nilai indeks kita dah sama.
Okey, bila nilai indeks kita dah sama, kita perlu terus tambahkan 7.02 tambah 21.7 dan bagi 10 darab 4 kita hanya perlu faktorkan sahaja. Maka jawapannya adalah 28.72 darab 10 indeks 4. Okey, dekat sini kebiasaannya murid akan buat kesilapan. Okey, sebabnya dia hanya tinggalkan jawapan dia macam ni je. Okey, sedangkan kita dah faham, nombor itu kita perlu tukarkan kepada bentuk piawai. Maka 28.72 lebih daripada 10. Betul tak? Okey, jadi betul, kita cikgu. kena kurangkan nombor tersebut kepada 10. Okey, jadi kita perlu letakkan titik. Ingat balik tadi step kita macam mana? Kita letakkan titik perpuluhan di sini. Okey, jadi kita akan dapat 2.872 darab 10 indeks 1 darab 10 indeks 4. Maka jawapan muktamadnya adalah 2.872 darab 10 indeks 5. Okey, itu caranya. Okey, jadi cuba ingat, kalau melibatkan nombor indeks yang tidak sama, kita perlu tukarkan ia kepada indeks yang sama untuk memudahkan pengiraan tersebut. Okey, faham cikgu? Okey, faham. Okey, boleh kita pergi pada contoh yang boleh kita pergi pada uji minda. Okey. So murid-murid di rumah boleh cuba uji minda yang pertama A dan B, cikgu. Boleh tak baca soalan? 2.4 darab 10 indeks 4 tambah 3.57 darab 10 indeks 4. Okey, yang pertama nilai indeks yang sama dan yang kedua nilai indeks yang tidak sama. Okey, murid dekat rumah dan juga murid dekat GM boleh cuba jawab soalan uji minda kita pada hari ini. Okey. Baiklah cikgu, saya nak tanya, bagaimana cikgu pecahkan 10 indeks 5 kepada 10 indeks 1 darab 10 indeks 4, cikgu? Okey, yang ini murid perlu ingat balik topik bab 1 yang mereka pernah belajar sebelum ini. Okey. Dalam penukaran indeks, okey, kita perlu tukarkan 10 indeks 5 tadi, kita pecahkan kepada 10 1 4 kerana 1 tambah 4 nilainya adalah 10 indeks 5. Okey, faham. Baiklah, siapa nak cuba jawab soalan pertama? A. Boleh angkat tangan. Murid-murid di rumah ataupun di Google Meet, bolehlah cuba jawab. Okey, Ming Jun dah angkat tangan. Baiklah, Ming Jun, boleh kongsikan, silakan. Jawapan yang saya dapat ialah 5.97 darab 10 indeks 4. Okey, cuba tengok. Sama tak dengan jawapan kita? Okey, sama. Jawapan 5.97 darab dengan 10 indeks 4. Okey. Tahniah Ming Jun. Alright, tanya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, siapa yang dapat cuba jawab bagi soalan yang kedua? Okey, Adriana, apa jawapan Adriana? Jawapan yang saya dapat ialah 1.574 darab 10 indeks 5. Okey, boleh Adriana kongsikan jawapan langkah pengiraan Adriana tak? Okey. Panjangnya. Kita semak sama tak dengan jawapan kita? Okey, iaitu 1.574 darab dengan 10 indeks 5. Okey, tepat sekali. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu operasi tolak. Okey, jadi konsep bagi operasi tolak adalah sama seperti operasi tambah. Okey, kita hanya lihat kepada nombor indeks yang sahaja. Okey, jadi kalau macam tadi kita perlu tolak sahaja. Okey, 8.2 kita tolakkan kepada 4.27 sekiranya indeksnya adalah sama. Okey, manakala sekiranya indeksnya berbeza, okey, sama juga dengan langkah-langkah kita gunakan dalam penambahan iaitu kita perlu tukarkan indeks tersebut supaya menjadi sama. Okey, boleh faham ya murid-murid kat rumah dan dekat GM? Okey, kita pergi kepada uji minda yang seterusnya yang melibatkan penolakan. Okey, kita ada soalan 5.7 darab 10 indeks 8 tolak 2.4 darab 10 indeks 7. Okey, siapa yang boleh bantu saya untuk bagi jawapan? Okey, cuba buat dulu. Cuba buat dulu.
Murid-murid rumah pun boleh buat sekali ya. Sebab matematik ni kan cikgu kita kena buat banyak latihan kan. Betul. Bukan sekadar baca atau menghafal Dia tak kan boleh cikgu. menghafal. Matematik kalau kita hafal, kita tak akan faham. Kita Okey. perlu banyak buat latihan. Okey, baiklah. siapa yang boleh bagi saya jawapan? Angkat tangan. Nasrullah. Silakan. Okey, boleh sharekan terus jawapan Nasrullah pada kawan-kawan dekat rumah. Jawapan saya dapat 5.46 darab 10 indeks 8. Okey, 5.46 darab 10 indeks 8. Tepat sekali Nasrullah. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada operasi darab dan bahagi. Okey, jadi operasi darab dan bahagi konsepnya adalah sama. Okey, melibatkan pendaraban dan pembahagian. Kita pergi yang pertama. Okey, bagaimana sekiranya melibatkan pendaraban? Okey, ingat balik konsep waktu kamu belajar bab 1. Bab 1, sekiranya melibatkan pendaraban indeks tersebut kamu perlu tambah. Okey, sekiranya melibatkan pembahagian, indeks perlu tolak. Okey, boleh lihat contoh dekat kaca TV masing-masing. Okey, kita ada 3 darab 10 indeks 5 darab 4.9 darab 10 indeks 2. Okey, kita perlu darabkan 3 darab 4.9 dan nilai indeks tersebut kita perlu tambah. Okey, maka Sebab darab, jawapannya sebab darab. Okey. 1.47 darab 10 indeks 8. Okey, yang kedua kita ada bahagi. Okey, 6.8 darab 10 indeks negatif 3 bahagi dengan 4 darab 10 indeks negatif 6. Okey, perhatikan dekat situ, jika melibatkan pembahagian kita perlu tolak nilai indeks tersebut. Okey, Tapi boleh ada ya? kurungan cikgu. Kurungan sebab dia melibatkan negatif. Okey, jadi untuk mengelakkan daripada kekeliruan pengiraan, so kita perlu tolakkan negatif 3 tolak negatif 6. Jadi dia akan jadi cara negatif dia. 3 tambah 6. Ya, Sebab tepat negatif, sekali negatif, Chris. positif. Betul. Pandai Chris. Okey. Jadi jawapannya adalah 1.7 darab 10 indeks 3. Okey, jom kita uji minda murid-murid dekat GM Chris. Okey. Okey, ada 2 soalan dekat situ. Okey, satu melibatkan proses pendaraban dan satu lagi melibatkan proses pembahagian. Okey, murid-murid boleh cuba buat. Okey. Chris pun nak cubalah. Okey. Okey, untuk A 5.3. Oh, indeks berlainan cikgu. Indeks berlainan tapi sebab dia darab, Dia darab. Kalau kita darab, boleh. kita kena tambah indeksnya. Betul. Jadi negatif 3. Okey, bagi yang pertama. Okey, siapa yang boleh kongsikan jawapan? Okey, angkat tangan. Hailey. Silakan Hailey, boleh tunjuk jawapan di kamera? Sekejap. Okey. Okey, jom kita semak sama tak dengan jawapan dekat yang saya letakkan di sini. 2.12 darab 10 indeks 3. Okey, tepat sekali. Okey, Chris boleh bagi Boleh mata kat? ganjaran pada Hailey. Alright, tanya Hailey. Okey, yang kedua kita ada 1.08 darab 10 indeks 2 bahagi 2.4 darab 10 indeks 4. Okey, siapa yang boleh bagi jawapan? Siapa nak dapat ganjaran ni? Boleh angkat tangan. Untuk soalan B pula. Okey, kita ada Nasrullah. Nasrullah. Okey, silakan. Saya mendapat 4.5 darab 10 indeks negatif 3. Okey, 4.5 darab 10 indeks negatif 3. Okey, perhatikan. Okey, nilai tu kita perlu bahagi 1.08 kita bahagikan dengan 2.4. Okey, dan nilai indeksnya kita tolak 10 indeks negatif 2 kita tolakkan dengan 4. Maka kita dapat 0.45 darab 10 indeks negatif 2. Okey, murid cuba ingat. Okey, sebab dekat situ nilai A dia kurang daripada 1 kan Chris? Ya, betul cikgu. Okey, jadi kita kena tukarkan mengikut langkah yang dah terangkan tadi. Okey, tukarkan 4.5 darab 10 negatif 1 darab 10 negatif 2. Maka sama dengan jawapan yang Nasrullah bagikan tadi. Okey, jadi Nasrullah dapat lagi satu pelekat. Ya, betul. Okey, tanya Nasrullah.
Tahniah Nasrullah. Okey, baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan apa yang telah kita belajar dalam segmen ni cikgu. Okey, jadi saya ingin tekankan dekat sini, sekiranya melibatkan nombor indeks yang berbeza, maka kita perlu samakan nombor indeks tersebut dalam proses penambahan dan penolakan sahaja. Okey, bagi proses darab dan bahagi, anda tidak perlu tukar, anda hanya perlu tambah bagi proses darab dan hanya perlu tolak bagi proses bahagi. Okey, itu dia. Terima kasih cikgu atas perkongsian untuk subtopik operasi tambah, tolak, darab dan bahagi untuk matematik tingkatan 3. Tapi cikgu, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Amni untuk matematik tingkatan 3. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik tingkatan 3, secara khususnya topik pelaksanaan operasi asas dalam bentuk piawai bersama Cikgu Amni dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Desa. Hai semua. Lambai sikit. Semua dah sedia dan semangat untuk kelas hari ini. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang akan kita belajar cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, kalau tadi kita dah belajar bagaimana kita nak tukarkan nombor piawai kepada bentuk tunggal dan juga proses tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jom kita lihat sama ada murid-murid sudah menguasai sepenuhnya standard pembelajaran kita pada hari ini ataupun tidak. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, arahan dekat situ, tukarkan ukuran berikut kepada unit yang diberikan di dalam kurungan. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey, tekankan dekat situ, kita perlu nyatakan jawapan kita dalam bentuk piawai. Okey, murid-murid dekat GM boleh cuba jawab. Okey, siapa nak cuba jawab untuk soalan A? Okay, boleh angkat tangan. Dulu. Okey, laju. Nasrullah. Okey. Silakan. Jawapan yang saya dapat ialah 1.05 darab 10 indeks 6. Darab dengan 10 indeks 6. Boleh Nasrullah kongsikan jawapan Nasrullah tak pada kawan-kawan dekat rumah? Boleh cikgu. Okey, kenapa Nasrullah darabkan dengan 1000 dekat situ? Sebab dia nak jawapan dia dalam meter. 1050 tu dalam kilometer. Okey, tepat sekali. Okey, 1 kilometer adalah bersamaan dengan 1000 meter. Betul. Okey, bersamaan dengan 1000 meter. Maka kita perlu tukarkan tadi 1050. Okey, kita darabkan dengan 1000. Kita darabkan dengan 1000. Maka kita akan dapat jawapan kita 1050. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Nombor ni terlalu besar. Betul? Betul. Okey, jadi kita perlu tukarkan dalam bentuk piawai. Okey, dekat sini kebiasaannya murid-murid akan buat kesilapan. Okey, sebab mereka terlupa nak tukarkan nombor yang besar ni kepada bentuk piawai. Okay, kalau mengikut arahan yang diberikan, perlu tukar kepada bentuk piawai, maka kita ikut langkah yang kita dah belajar. 1.5 darab dengan 10 indeks. 6. Itulah jawapan dia. Betul lah cikgu? Okey, betul. Terima kasih Nasrullah. Tahniah. Tahniah Nasrullah. Kita pergi kepada soalan yang kedua. 6.3 darab dengan 10 indeks negatif 5. Kita bahagikan dengan 12,000. Cuba ambil masa untuk kita kira apakah jawapan yang akan dapat bagi soalan ini. Yang ni bahagilah cikgu, betul tak? Yang ini bahagi, tapi perlu tukarkan 12,000 kepada bentuk piawai terlebih dahulu.
Oh, okey, faham. Tak boleh nak tekan kalkulator cikgu? Okey. Yang ini kalau soalan yang perlukan jalan pengiraan, murid perlu tunjukkan jalan pengiraan. Okey, Okey, faham. siapa yang dapat kongsikan jawapan? Angkat tangan. Okey, angkat tangan siapa yang dapat kongsikan jawapan? Okey. Haley. Kita ada Haley dengan Adriana. Chris pilih Haley. Okey, boleh. Okey. Silakan Haley. Okey, apa jawapan Haley? Jawapan yang saya dapat ialah 5.25 darab 10 indeks negatif 9. Okey, negatif 9. 5.25 darab 10 indeks negatif 9. 10 negatif 9. Okey. Sama tak jawapan Haley dengan jawapan saya? Okey, sama. 5.25 darab 10 indeks negatif 9. Dekat situ Haley tukarkan 1.2, kita tukarkan darab 10 indeks 4. Okey, dan soalan yang terakhir, okey, yang ini melibatkan pendaraban dan penambahan. Okay, kita ada 3.4 darab 10 indeks 2 darab 2.1 darab 10 indeks 3 tambah 2.1 darab 10 indeks 5. Oh, okey. Agak panjang soalan ni. Ya, agak panjang. Okey, cuba murid-murid jawab terlebih dahulu. Baiklah. Cikgu, yang ni kita kena buat yang dalam kurungan dulu cikgu? Betul, Chris. Kita perlu buat dalam kurungan terlebih dahulu. Okey. Okey. Siapa yang dah siap? Alright, siapa Okey, ada yang murid dah siap? Adriana cikgu. Okey, kita ada Adriana. Okey, apa jawapan Adriana? Okey, boleh tunjukkan jalan pengiraan Adriana pada kawan-kawan. Okey, tunjukkan, angkat jawapan. Okey, jawapannya adalah 9.24 darab dengan 10 indeks 5. Okey, Adriana, kita lihat sama tak pengiraan Adriana dengan saya? Okey, angkat sekali lagi Adriana, jawapan. Okey, 9.24 darab dengan 10 indeks 5. Okey, tahniah Adriana. So Adriana pun dapat pelekat lagi tu. Ya. Okey. So, siapa yang paling tinggi sekali dapat pelekat hari ini? Kita ada Nasrullah. Nasrullah yang paling tinggi cikgu. Wow. Okey, tahniah Nasrullah. Okey, jadi apa yang kita dapat belajar pada hari ini secara keseluruhannya adalah Chris, murid-murid kat GM. Okey, bagaimana kita nak tukarkan nombor bentuk piawai kepada nombor bentuk tunggal. Okey, dan juga bagaimana kita nak melakukan operasi pendaraban, pembahagian, penambahan dan penolakan. Okey, secara keseluruhannya murid-murid dekat GM hari ini sangat bagus dan mereka dapat jawab semua soalan saya dengan tepat sekali. Hebat. Tahniah dan syabas semua, kita bagi tepukan untuk semua murid di rumah dan juga di GM. Dan cikgu, bagaimana murid-murid di rumah atau murid di GM pun nak dapatkan bahan rujukan atau bahan latihan untuk topik hari ini, cikgu? Okey, disebabkan tadi Chris dah bagi tahu matematik kita perlu banyak lakukan latihan. Okey, maka kita boleh dapatkan sumber-sumber rujukan juga latihan di laman sesawang sumberku. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amni dan juga Cikgu Lina sebagai jurubahasa kita pada hari ini. Terima kasih cikgu dan juga rakan-rakan di rumah dan juga di Google Meet. Semua hari ini dah lebih yakin tak untuk mata pelajaran matematik hari ini? Kalau dah lebih yakin, boleh kasih thumbs up macam ni. Semua dah lebih faham topik untuk hari ini. Dengan itu terima kasih sangat cikgu dan kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua. Bye.